Halo tuan-puan, apa kabar semua? Semoga sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Dalam video kali ini, saya akan berkongsikan tentang 10 tips bagaimana anda bersedia untuk menghadapi temuduga penghantar notis grade N11. Tuan-puan, dalam setiap perkara, kalau kita ingin berjaya, pastikan kita tingkatkan usaha dan buatlah persediaan yang sangat rapi untuk kita capai kejayaan. Baiklah tuan-puan, mari bersama dengan saya kita rungkaikan. Baiklah tuan-puan, bersama dengan saya sekali lagi. Bagi yang pertama kali hadir ke channel ini, selamat datang dan jangan lupa tekan butang subscribe di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi supaya anda dapat mengikuti semua video-video baru yang akan saya muat naikkan dalam channel ini. Bagi yang telah subscribe, terima kasih banyak, dan bagi yang telah berjaya dalam apa jua yang anda lakukan, khasnya temuduga dalam sektor awam, tahniah kepada anda semua. Dan jangan lupa subscribe itu hanyalah percuma sahaja. Bagi yang belum mengenali saya Matthew Barin, dan saya hanya akan berkongsikan pengalaman dan juga sedikit pengetahuan untuk anda, menjadikan ianya sebagai bimbingan dan juga persediaan anda untuk menghadapi temuduga, khasnya temuduga penghantar notis grade N11. Tuan-puan, tidak semua yang hadir temuduga akan lulus temuduga. Sekiranya ada 100 kekosongan dan ada 3,000 pemohon di seluruh Malaysia, maka akan ada 2,900 orang yang akan gagal dalam temuduga jawatan tersebut. Jadi sekiranya anda ingin berjaya, pastikan anda buat persediaan, buat kajian dan tingkatkan usaha supaya anda menjadi calon yang terbaik dan calon yang paling sesuai dan layak untuk jawatan penghantar notis grade N11. Tuan-puan, tips yang pertama adalah berdoa. Dalam semua tips yang saya berikan untuk temuduga jawatan tertentu, saya akan utamakan berdoa untuk anda bersedia dan untuk anda menghadapi mana-mana temuduga. Tuan-puan boleh berdoa ikut amalan dan kepercayaan masing-masing. Terlebih dahulu, tuan-puan perlu mengucapkan syukur dan terima kasih kepada pencipta kita kerana telah memberi peluang kepada anda untuk lulus ujian dalam talian Public Service Entry Exam, dan juga anda telah diberi peluang untuk hadir temuduga. Peringkat temuduga adalah yang sangat penting. Tuan-puan juga perlu memohon izin dan berkat supaya kita dipermudahkan dalam apa jua urusan temuduga, dan boleh juga berdoa untuk semua pihak urustia dan juga pihak panel supaya urusan temuduga anda berjalan dengan lancar dan keputusan yang dibuat akan dibuat secara lebih adil dan saksama kepada anda semua. Sekiranya anda yang terbaik dan paling layak untuk jawatan tersebut, maka anda akan dipilih. Yang kedua, pastikan minat terhadap jawatan penghantar notis grade N11. Tuan-puan, dalam apa jua yang kita lakukan, khasnya dalam mencari pekerjaan, pastikan minat kita datang dahulu. Minat terlebih dahulu, kemudian attitude, skill dan knowledge. ASK, seperti dalam video yang telah saya kongsikan, itu adalah perkara yang paling mustahak dalam anda mencari pekerjaan. Kalau kita tak minat, sekiranya kita diberi peluang kelak ataupun kita lulus temuduga, kita dilantik untuk pegang jawatan tersebut, kalau tak minat, sia-sia sahaja. Kita pastinya tak akan menjalankan tugas dengan sepenuhnya. Kalau tuan-puan tidak minat terhadap jawatan tersebut, sudah pastinya kemudian hari tuan-puan akan merasa menyesal dan tidak membuat kerja dengan sepenuh hati. Anda akan buat kerja dengan sambil lewa, dan ini merugikan organisasi anda. Untuk jawatan penghantar notis grade N11 ini, anda perlu minat untuk membawa kenderaan. Contohnya anda membawa motosikal, kemungkinan anda menggunakan bot kalau di luar bandar, ataupun mungkin anda gunakan basikal, kereta organisasi, kereta jabatan. Jadi pastikan anda minat menjadi penghantar notis. Penghantar notis ni anda akan menghantar dokumen, contohnya menghantar surat, pergi ke post office, pergi ke organisasi lain, pergi ke jabatan lain, pergi ke pejabat lain untuk hantar dan mengambil dokumen. Selain daripada itu, tuan-puan juga akan menjalankan tugas-tugas operasi, membantu organisasi, mungkin membantu menghantar pegawai sekiranya tiada pemandu. Kemungkinan juga anda akan membuat
urusan-urusan operasi yang lain seperti mengangkat barang, menjaga kaunter. Mungkin juga anda akan ditempatkan di kaunter sekiranya tiada pegawai khidmat pelanggan. Bergantung kepada organisasi ataupun jabatan kementerian tempat anda ditempatkan kelak. Jadi pastikan anda minat, minat suasana kerjanya, minat dengan tugas-tugasannya. Kalau tak ada minat, jangan mohon. Yang ketiga, kenapa anda mohon jawatan ini? Tuan-tuan kena tanya diri sendiri, kenapa anda mohon jawatan penghantar notis N11? Sedangkan sudah pastinya anda ada SPM kan? Tidak ramai yang tiada SPM, yang hanya ada PMA ataupun SRP. Jadi sekiranya anda ada SPM, kenapa mohon jawatan bertaraf PMA? Kemungkinan akan ada soalan, kenapa anda mohon jawatan ini? Apakah perancangan anda sekiranya anda pegang jawatan ini kelak? Jadi tuan-puan kena ada jawapan tersebut. Saya tak boleh bagi jawapan sebab yang nak bekerja adalah tuan-puan, bukan saya. Jadi tuan-puan kena sediakan jawapan. Boleh juga rujuk video yang telah saya sediakan. Kenapa anda ingin bekerja dengan kerajaan? Kenapa kami perlu mengambil anda? Rujuk video tersebut. Ada juga tips yang telah saya kongsikan di situ. Yang keempat, kaji tentang jawatan penghantar notis. Tuan-puan kena ketahui tentang gajinya berapa. Rujuk gaji permulaan ataupun gaji asas jawatan tersebut, dan juga ketahui tentang penempatannya, di manakah kekosongannya yang ada, kementerian apa, jabatan apa, pejabat mana yang ada jawatan tersebut. Dan sekiranya anda dapat jawatan tersebut kelak, di manakah anda akan ditempatkan. Boleh rujuk pihak Rustia, pihak berkuasa melantik jawatan tersebut. Tuan-puan juga boleh pergi ke mana-mana jabatan ataupun pejabat yang ada jawatan tersebut, tanya di manakah ada penempatannya, apakah tugas-tugasnya, berapa orang dalam organisasi tersebut. Dan masa anda pergi temu duga kelak, masa anda perkenalkan diri, boleh beritahu pihak panel yang anda telah buat kajian dan anda telah buat persediaan, anda telah pergi ke organisasi XYZ dan telah membuat kajian, dan anda telah mengetahui tentang jawatan ini, apakah tugas-tugasnya, dan anda bersedialah untuk pegang jawatan ini. Tuan-puan juga perlu mengetahui bahawa jawatan ini adalah bertaraf PMR sahaja, dan sekiranya anda bekerja kelak, adakah anda ada peluang untuk menyambung pelajaran, dan sekiranya anda ada SPM dan anda pegang jawatan ini kelak, apakah perancangan anda seterusnya? Adakah anda diberi peluang untuk kenaikan pangkat? Adakah anda boleh memohon jawatan lain yang lebih tinggi grade-nya daripada grade yang anda pegang ini kelak? Buat kajian. Yang kelima, aktifkan diri anda. Anda perlu menjadi seorang yang aktif, sebab bila anda pegang jawatan penghantar notis grade N11 ini, anda akan bergerak ke hulu ke hilir. Anda akan pergi ke organisasi A, organisasi B. Kalau anda ditempatkan di kawasan pedalaman, mungkin anda akan terpaksa naik turun pergi ke bandar dalam mungkin perjalanan 2-3 jam. Kalau di Sabah dan Sarawak, pergerakan contohnya kalau di Miri, anda nak pergi ke Long Lama mengambil masa 3 jam. Kalau anda pergi ke Bario mengambil masa 13 jam. Kalau anda diminta untuk hantar dokumen dan sebagainya. Jadi anda perlu aktifkan diri anda dalam persatuan, dalam klub, komuniti, dalam sukan, dan juga anda perlu aktifkan diri anda dalam melibatkan diri dalam pekerjaan. Buatlah aktiviti-aktiviti yang menarik. Kalau katakan anda baru habis belajar, contohnya baru habis tingkatan 5 dan anda mungkin gagal SPM tapi anda lulus PMA, BM anda kredit, dan juga anda ada sijil PMA sahaja yang lulus. Jadi anda perlu terlibatlah dengan banyak aktiviti. Kalau anda tiada kerja, carilah kerja sambilan supaya anda aktif. Bila anda pergi temu duga kelak, anda adalah latar belakang yang boleh diceritakan kepada panel untuk meyakinkan panel bahawa anda ini seorang yang layak dan sesuai dan bersedia untuk pegang jawatan. Tuan-puan, kalau anda habis sekolah dan anda terus bekerja sebagai office boy ataupun bekerja sebagai kerani di mana-mana office, ataupun jadi penghantar surat, penghantar dokumen, ataupun jadi food panda rider, grab food rider dan sebagainya, ini mungkin menjadi satu kelebihan kepada anda lah, sebab anda minat dalam
penghantaran dokumen, penghantaran makanan tadi itu semuanya, ya. Jadi bila anda nak pergi ke organisasi ataupun agensi kerajaan ni, anda mohon jawatan ini, mungkin anda lebih sesuai lah, sebab anda seorang yang minat dalam bidang tersebut dan anda ada pengalaman, ya, anda mengetahui selok-belok jalan, anda biasa membawa kenderaan dan sebagainya. Ini menjadi kelebihan kepada anda lah. Yang keenam, pastikan anda ada lesen kenderaan. Lesen kenderaan seperti B2, membawa motosikal di bawah berat ataupun cc 250 cc, dan juga B full 500 cc ke atas, dan juga D. Kalau anda ada B2 tu okey lah, itu pun memadai. Kalau anda ada semua lesen kenderaan tersebut, itu menjadi kelebihan kepada anda, sebab kemungkinan nanti kalau tiada pemandu, kemungkinan anda akan dilantik sebagai pemandu membawa kenderaan jabatan, akan diperturunkan kuasa untuk membawa kenderaan jabatan untuk menghantar dokumen menggunakan kereta. Yang ketujuh, mantapkan keterampilan diri anda. Tuan-puan, keterampilan diri ini dalam anda memohon pekerjaan ini sangat penting. Keterampilan diri ini adalah pembawaan diri anda. Dari segi cara anda berpakaian, penyediaan dokumen anda, budi bahasa anda, kemesraan anda, kesopanan, kesantunan anda, menggunakan bahasa badan yang sesuai. Anda perlu menjadi seorang yang mesra dan berbudi bahasa, berdisiplin. Semua ini merupakan ciri-ciri yang diperlukan untuk seorang penyawat awam. Tuan-puan boleh rujuk video-video yang telah saya kongsikan. Ada banyak video-video berkaitan dengan keterampilan diri itu, cara berpakaian. Pakaian anda untuk jawatan penghantar notis grade N11 ini, anda boleh pakai kemeja warna putih, ya. Boleh pakai tali leher supaya anda nampak lebih kemas, ya. Pakai seluar warna hitam, seluar slack, dan juga kasut kulit berwarna hitam, dan pakai aksesoris, ya. Contohnya jam tangan, ya. Dan rambut kena trimkan bagi yang lelaki supaya anda nampak kemas dan sopan, ya. Dan semua tu perlu nampak profesional lah, ya. Pemakaian, keterampilan anda, ya, perlu nampak profesional. Jangan berserabai. Maklumlah jawatan penghantar notis N11 ni bertaraf PMA, tapi anda perlu tunjukkan keprofesionalismaan anda, bahawa anda maju ke depan, anda di tahap yang lebih tinggi daripada grade yang anda mohon. Ya, tunjukkan keterampilan anda supaya anda boleh meyakinkan pihak panel. Yang ke-8, cari mentor. Tuan-puan kena carilah mentor. Mentor ni adalah dari kalangan pemegang jawatan penghantar notis grade N11 ni yang lebih senior, yang bekerja mungkin dah kerja 10 tahun, dan anda rujuk mereka, minta khidmat nasihat, ya. Tak perlu lama, mungkin dalam masa 10 minit. Mungkin anda boleh buat panggilan, ya, bercakap dengan pegawai tersebut, perkenalkan diri anda. Tuan, puan, saya nak hadiri satu temu tugas. Boleh tak saya bercakap dengan mana-mana pegawai yang pegang jawatan ini di pejabat tuan? Saya nak minta khidmat nasihat saja. Boleh, mereka bersedia, ya. Saya rasa mana-mana pegawai pun dia bersedia untuk membantu, kan. Jadi tuan-puan boleh gunakan mentor ni sebagai rujukan, boleh gunakan sebagai bimbingan, ya, khidmat nasihat, ya, dan anda boleh bertanya lah apa saja maklumat yang berkaitan dengan jawatan dan juga organisasi. Yang ke-9, yakinkan pihak panel. Tuan-puan, sekiranya anda sudah minat, anda sudah kaji jawatan ini, anda seorang yang aktif, anda dah bersedia dan anda memiliki keterampilan yang cukup, ya, dan anda telah bersedia untuk pegang jawatan ini, anda sangat minat, kini tibalah masa untuk anda yakinkan pihak panel. Dalam pengenalan diri anda tadi, anda nyatakan terus, jangan tunggu ditanya, ataupun di penghujung sekiranya ada panel yang menanya, adakah anda ada apa-apa soalan, anda jawablah, ya. Anda bagilah satu harapan. Terima kasih tuan, puan, kerana telah bagi peluang kepada saya untuk hadiri temu tugas ini, dan saya amat minat dengan jawatan ini, dan saya yakin pada diri saya bahawa saya sudah bersedia, dan saya sangat minat dengan jawatan ini, dan saya yakin pada diri saya bahawa saya boleh menjalankan tugas ini, dan saya boleh pegang jawatan ini, dan saya bersedia untuk bekerja dengan pihak tuan dan puan kelak. Sekiranya saya dibagi peluang, saya akan pastikan saya tidak menghampakan pilihan pihak tuan dan puan. Jadi bagi satu harapan, kalau anda betul-betul minat, anda bersedia, bagilah harapan kepada pihak panel, yakinkan pihak panel. Yang ke-10,
buat latihan simulasi. Tuan-puan, dalam semua temuduga saya akan letakkan latihan simulasi ini sebagai satu keutamaan juga. Sebab anda perlu buat latihan, biasakan diri anda dalam urusan keluar masuk bilik temuduga. Kalau temuduga secara dalam talian, biasakan bagaimana anda bersemuka, bagaimana anda masuk dalam bilik temuduga, cara anda berpakaian, cara anda memberi dokumen, cara anda memberi salam, selamat pagi tuan, selamat pagi puan, cara anda menggunakan ekspresi wajah anda, anda menggunakan bahasa badan yang sesuai semasa anda temuduga tersebut, cara anda berjalan tu, cara anda duduk, cara anda berdiri, cara anda keluar bilik temuduga, cara anda mengucapkan terima kasih, semua itu perlu anda buat latihan simulasi. Gunakan rakan-rakan ataupun ibu bapa, abang adik ke untuk jadikan mereka sebagai panel, buat satu lakonan supaya anda biasakan diri anda berurusan ataupun anda biasakan diri anda dalam sesi temuduga tersebut. Sekiranya anda telah biasakan diri dengan latihan simulasi ini, pastinya anda akan meningkatkan tahap keyakinan dan anda bersedia untuk berhadapan dengan para panel yang bijaksana dan juga yang anda baru kenal semasa hari temuduga tersebut, dan anda akan mengurangkan rasa gemuruh dan gelisah, rasa takut. Anda akan lebih yakin sekiranya anda buat latihan simulasi. Baiklah tuan-puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya sehingga ke penghujung sesi perkongsian ini. Saya telah kongsikan 10 tips bagaimana anda menghadapi temuduga penghantar notis grade N11 ini. Saya berharap semua tips yang saya telah kongsikan ini dapat membantu anda dalam persediaan anda untuk pergi temuduga kelak. Dan bagi yang telah berjaya dalam temuduga, tahniah kepada anda semua. Semoga anda semua menjadi pekerja yang lebih cemerlang. Dan bagi yang gagal, jangan putus asa. Tambah baik nilai-nilai yang ada pada diri anda, buat persediaan dan tambah baik usaha anda. Dan bagi yang belum subscribe kepada channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi supaya anda dapat mengikuti semua video-video baharu yang akan saya buat naikkan kelak. Terima kasih kepada anda semua. Semoga anda semua sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya.